Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan menggunakan langit dan juga bintang-bintang yang besar, sebagaimana penjelasan mengenai hal itu telah diberikan sebelumnya, iaitu di dalam surah Al-Furqan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yaumil mau'udi wa syahidin wa mashhud, dan hari yang dijanjikan dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai hal tersebut, dan majoriti berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan asyahid, iaitu yang menyaksikan adalah hari Jumaat, sedangkan al-mashhud, iaitu yang disaksikan adalah hari Arafah. Firman Allah Subhanahu wa taala, qutila ashabul ukhdud, telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit. Iaitu terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Jamak dari kata ini adalah akhadid, iaitu jamak, iaitu ukhdud satu, akhadid banyak, yang bererti parit yang ada di bumi. Yang demikian itu merupakan pemberitahuan tentang satu kaum dari orang-orang kafir yang mengintimidasi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang hidup di kalangan mereka. Mereka memaksa dan mengkehendaki agar mereka kembali kepada agama Allah kepada agama mereka, namun orang-orang mukmin itu menolak ajakan itu, sehingga mereka membuatkan sebuah parit untuk mereka di bumi. Di dalam parit itu mereka menyalakan api dan menyiapkan bagi mereka bahan bakar agar api itu tetap menyala. Kemudian mereka bersikap keras ataupun berkeras meminta orang-orang beriman kembali kepada mereka, tetapi orang-orang mukmin itu menolak, sehingga mereka dilemparkan ke dalam parit tersebut. Oleh kerana itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutila ashabul ukhdudin nari dhatil waqud idhum 'alaiha qu'udun wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar, ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka menyaksikan apa yang dilakukan terhadap orang-orang yang beriman tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, wama naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan kerana orang mukmin itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Maksudnya orang-orang yang beriman itu tidak mempunyai salah pun, melainkan hanya kerana keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha esa. Dan tidak ada seorang pun terhinakan apabila melindungkan diri kepada kekuasaannya yang maha menghalangi lagi maha terpuji dalam semua firman, perbuatan, syariat dan takdirnya.
Meskipun telah ditakdirkan kepada hamba-hambanya yang beriman tadi mengenai kejadian yang menimpa mereka melalui tangan-tangan orang kafir, dengan demikian Dia Maha Perkasa lagi Maha Mulia, meski sebabnya tidak diketahui oleh kebanyakan umat manusia. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul dan duduk dalam majlis yang mana di dalamnya kita mendalami ataupun cuba untuk memahami dan bertadabbur tentang apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, walaupun kita yang penuh dengan kekurangan ini, kita penuh dengan kelemahan dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak sedikit pun daripada nikmat yang dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dengan terbitnya matahari, dengan kita mendapat cahaya, dengan kita mendapat oksigen, dan kita mendapat pelbagai jenis nikmat daripada kita bangun pagi hingga kita tidur kembali di waktu malam. Dan berapa banyak nikmat yang diberikan kepada kita dalam diri kita, di sekeliling kita, yang mana kita ketahui dan yang tidak kita ketahui. Dan bagi mereka-mereka yang hatinya sentiasa menginginkan Allah Subhanahu wa taala, maka pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah tersangat luas kepada mereka-mereka yang ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau kepada orang-orang yang mereka itu banyak melakukan kekurangan terhadap hak Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah tidak mengurangkan daripada pemberiannya, apatah lagi orang-orang yang hatinya sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya sentiasa menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menguatkan hubungannya kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka pemberian kepada mereka ini adalah lebih luas jauh daripada orang-orang biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan hati kita ini sentiasa menginginkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menginginkan pandangan kegembiraan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Naam, di dalam surah Al-Buruj Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dengan langit seperti mana yang telah diangkat sumpah terhadap dalam surah sebelumnya, iaitu suratul Tariq, was-samaa'i wat-tariq. Dekat sini Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat sumpah dengan langit, wa ma ja'ala bainana wa bainaha mimma yatara'a lana wa nahnu 'ala dhahril ard, dan juga apa-apa yang dapat kita lihat daripada muka bumi ini, daripada bintang-bintang dan sebagainya, yang mana Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai perhiasan di langit. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-samaa'i dzatil buruj, yang mana bintang-bintang ini disebutkan di dalam Al-Quran, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib, sesungguhnya kami memperhiasi langit dunia itu, ataupun langit yang dapat kamu lihat, yakni langit yang berdekatan dengan bumi. Nak menunjukkan bahawa tingkatan-tingkatan langit itu banyak, seperti yang kita tahu, langit 7 petala langit dan sebagainya. Akan tetapi dihiaskan bintang-bintang ini kepada langit yang terdekat dengan bumi, ataupun yang dapat dilihat oleh penduduk bumi. Tilkal kawakib al-'idham wa yaqsim bi yawm samahu wal yawmil mashhud. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dengan hari yang dijanjikan.
Apakah hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dzalika yaumum majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Itulah hari di mana manusia akan berkumpul padanya dan kami tidak akan melambatkan hari tersebut, ataupun kami tidak melambatkan hari tersebut kecuali pada tarikh yang telah ditetapkan. Yakni terkadang orang-orang yang melakukan kezaliman merasakan bahawa mereka masih ada masa, yakni mereka diberi peluang dan sebagainya. Akan tetapi bukanlah peluang, akan tetapi ianya adalah merupakan tarikh yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikumpulkan manusia. Dzalikal ladzi wa'adallahu ibadahu al-ghaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat sumpah dengan wasyahidin wa mashhud. Syahid daripada segi bahasa adalah yang menyaksikan, al-mashhud adalah yang disaksikan. Fakana fi ma'naha aqwal, maka ada banyak pendapat tentang makna asyahid dan makna mashhud. Makna mashhud antaranya yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Asyahid, yang menyaksikan itu hari Jumaat, dan yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Iaitu hari Jumaat menyaksikan ataupun memberi saksi kepada orang-orang yang hadir untuk salat Jumaat. Wal malaikatu yakunu ala turuqat, dan malaikat akan berada di jalanan, wa ala abwabil masajid, dan berada di pintu-pintu masjid allazi tusalla fiha al-jum'ah, yang mana salat Jumaat itu didirikan pada masjid tersebut ataupun di masjid tersebut. Yuktabuna dakhil al-awwal fal-awwal, maka malaikat akan menulis siapa yang masuk masjid awal, dan kemudian yang second, yang third, so on, dan seterusnya. Hatta idza dakhala al-khatib tawaw suhufahum wal taffu hawla al-minbar yastami'una adh-dhikr. Maka apabila khatib telah sampai dan naik ke mimbar, maka malaikat-malaikat itu stop tulis kehadiran, dia pun akan berkumpul ataupun duduk berdekatan dengan mimbar untuk mendengar daripada peringatan yang diberikan oleh khatib ataupun khutbah yang disampaikan oleh khatib. Falladhi yaji ba'da dukhulil khatib la hadza lahu min asy-syahadah. Jadi orang-orang yang datang pada hari Jumaat, hadir solat Jumaat selepas khatib itu naik ke mimbar, maka mereka tidak akan mendapat recommendation daripada para malaikat. Ini nama mereka tidak ditulis sebagai orang yang hadir Jumaat oleh para malaikat. La ilaha illallah. Maka kalau boleh kita cuba pasang niat untuk jangan sampai kita hadir solat Jumaat selepas naiknya khatib ke mimbar, kerana kita akan terlepas daripada nama kita itu ditulis oleh para malaikat. Haula al-malaika fi dzalikal yawm. Naam. Innama yuktabuna alladhi yadkhuluna al-qabr yaktubuna ad-dakhil al-awwal fal-awwal. Bahkan disebutkan dalam hadis lain, yakni orang yang datang pada waktu yang pertama seakan-akan mereka mengorbankan unta. Pada yang datang pada waktu yang kedua seakan-akan mereka memberikan atau mengorbankan lembu. Pada waktu yang ketiga seakan-akan mereka yang memberikan ayam. Dan waktu yang terakhir iaitu seakan-akan memberikan telur dan sebagainya. Wahakadha. La ilaha illallah. Naam. Itu daripada segi mana asyahid, iaitu hari Jumaat yang memberi saksi kepada orang-orang yang datang. Wajah makna akhar asyahid yaumul Jum'ah wal mashhud yaumun nahar. Adapun riwayat lain ataupun makna lain, asyahid itu yang menyaksikan hari Jumaat juga, tetapi al-mashhud itu dikatakan bahawa hari nahar, iaitu hari raya Idul Adha, li'annahu alladhi yajtami' fihi al-hajij kulluha fil Mina, kerana pada hari tersebut mereka-mereka yang menunaikan haji akan berkumpul di Mina. Wajah aidan fi makna syahid annahu al-malak alladhi yaktub al-a'mal insan wal mashhud huwa al-insan. Makna yang lagi satu adalah syahid yang menyaksikan itu adalah para malaikat yang menulis amalan baik manusia ataupun yang menulis amalan manusia. Maka malaikat itu yang memberi penyaksian, dan yang disaksikan itu adalah manusia sendiri, iaitu yang disaksikan oleh para malaikat. Makna lain, yang menyaksikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang disaksikan itu adalah hari kiamat. Disebutkan di dalam Al-Quran, wajina bika ala haula'i syahida, iaitu dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami akan mendatangkan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi ke atas seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan ayat ini kepada baginda, sampai ayat ini,
Nabi SAW menangis kerana ini merupakan satu kebanggaan ataupun satu kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan memberi penyaksian ke atas seluruh ummah yang datang sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam. Yakuna ar-rasulu syahidan alaikum, agar supaya ar-rasul iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas mereka. Makna lain untuk asy-syahid yang menyaksikan adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal mashhud, dan yang disaksikan adalah umat-umat yang terdahulu, iaitu yang menyaksikan, yang memberi penyaksian adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang diberi penyaksian itu adalah umat-umat yang terdahulu. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, agar supaya kamu iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi ke atas manusia. Makna lain daripada asy-syahid yang memberi penyaksian itu adalah para nabi yang terdahulu. Wal mashhud, yang disaksikan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna lain yang memberi penyaksian itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Al-hadir ma'a kulli syai', yang sentiasa hadir pada setiap masa dan keadaan. Naam. Wal mashhud yaumil qiyamah wa ma yajri fih, dan yang wal mashhud iaitu yang disaksikan itu adalah hari kiamat. La ilaha illallah, ma had yata'akhir fi dhalika al-yawm, yang mana pada hari kiamat nanti tak ada seorang pun yang akan terlepas daripada disaksikan segala amalan mereka dan apa-apa yang telah mereka lakukan di alam dunia. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqat yaumin ma'lum, katakanlah orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian, mereka semua akan dikumpulkan pada hari yang telah ditetapkan. Fahadha yaumun mashhud, dan hari yang ditetapkan itulah hari yang akan diberi penyaksian. Ma had yatakhallaf wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa hasyarnahum, dan kami akan bangkitkan mereka daripada kubur mereka. Falam nughadir minhum, tak ada satu orang pun yang akan terlepas daripada mahkamahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid, setiap nafsu ataupun setiap makhluk itu, setiap manusia akan datang untuk memberi penyaksian ataupun akan disaksikan ke atas mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sumpah dengan langit dan dengan bintang-bintang yang terkandung di dalam langit. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sumpah dengan hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sumpah dengan asy-syahid wal mashhud dan apa-apa makna yang terkandung di dalam tersebut. Allah angkat sumpah untuk apa? Qutila ashabul ukhdud. Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat sumpah ke atas orang-orang yang membuat parit ataupun orang-orang yang telah menjadi asbab terbunuhnya penduduk-penduduk Ukhdud ataupun orang-orang Ukhdud. Siapakah mereka? Inna hadhi al-halaf laqad qutil ashabul ukhdud, athani inna Allah halafa bi hadzal wal jawab inna batsha rabbika lasyadid. Naam. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang penghuni-penghuni Ukhdud. Ukhdud ni daripada segi bahasa parit ataupun lubang yang berada di dalam bumi. Yang itu akhadid ataupun cerita tentang orang-orang parit ini ada banyak di dalam sejarah. Akan tetapi yang disebutkan iaitu orang-orang parit ashabul ukhdud ni ada yang berada di Iraq, ada yang berada di Syam, ada yang berada di Najran. Najran ni dekat kawasan Yaman. Akan tetapi ayat ini menunjukkan ini merupakan orang-orang yang berada di Yaman. Disebutkan di dalam hadis daripada Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, annahu kana bi Najran malikun. Dekat Najran ataupun kat Yaman ni ada seorang raja, yang mana raja ni mendakwa dia adalah seorang Tuhan ataupun dia mendakwa dia ni Tuhan. Yad'u nas ila ibadati, dia mengajak, memaksa manusia untuk menyembahnya. Kana lahu sahir, dan raja ni dia ada tukang sihir. Yasta'in bihi kama huwa syu'unul muluk fil isti'anah bil kahanah was saharah wa ma ila dhalik, yang mana dia ada tukang sihir ni untuk membantu dia agar supaya dapat kontrol dia punya kingdom. Nah, dan kebanyakan raja-raja zaman dulu mungkin ini dia mempunyai tukang-tukang sihir ni untuk membantu, yakni nampakkan dia gah dan sebagainya. Wa bikulli ma ra'au annahu yuhafiz ala mulkihim wa yumakkinuhum bi syai'in min aghradihim li'annahum dha'if.
Kenapa dia orang meminta bantuan daripada tukang sihir? Agar supaya mereka dapat kontrol dia orang punya kerajaan dan sebagainya, kerana mereka ini lemah pada hakikatnya. Hatta alladhi yad'una rububiyah, walaupun mereka itu mendakwa bahawa mereka seorang Tuhan. Yani mereka mendakwa dia orang Tuhan, akan tetapi pada hakikatnya mereka seorang yang lemah. Seperti mana kita dengar, iaitu Fir'aun. Fir'aun sendiri mempunyai banyak tukang sihir yang berada di sekelilingnya agar supaya dapat menolong Fir'aun dalam memerintah daripada kerajaannya. Akan tetapi Fir'aun tak terlepas daripada mendakwa bahawa dia seorang Tuhan. Ana rabbukumul a'la, seperti yang disebutkan dalam surah An-Nazi'at. Ya, ini kalau dia mendakwa dia Tuhan, maka patutnya dia kuat. Akan tetapi disebabkan dia lemah, sebab itu dia memerlukan bantuan-bantuan tukang sihir ini untuk membantu dia dalam mentadbir kerajaannya. Wa hakadha al-muluk fa subhanal malik huwal malik wahdah. Akan tetapi maha suci Allah Subhanahu wa taala, raja segala raja, yang tidak memerlukan apa-apa pun dalam mentadbir segala kerajaan, segala makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia, keadaan mereka itu kebanyakannya tertipu dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan kekuatan mereka, tertipu dengan kepandaian mereka, tertipu dengan kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, tertipu dengan kepandaian mereka, tertipu dengan kemahiran mereka dan sebagainya. La ilaha illallah. Wa illa hadzal malik miskin muhtaj ila khadim. Akan tetapi kalau kita tengok kebanyakan daripada orang-orang yang berkuasa ataupun raja-raja, ataupun mereka-mereka yang mendakwa sebagai Tuhan dan sebagainya, mereka memerlukan khadim, tukang khidmat. Mereka memerlukan daripada tentera, mereka memerlukan daripada harta, mereka perlukan tidur, perlukan makan dan sebagainya. La ilaha illallah, yang mana semua perkara-perkara ini akan hancur dan akan meninggalkan. Ini iaitu Tuhan-Tuhan yang mendakwa mereka, atau raja-raja yang mendakwa mereka ini Tuhan di dunia. La ilaha illallah. Fata'ala Allahul malikul haq. Akan tetapi Tuhan yang hakiki, Tuhan yang maha sempurna, maha berkuasa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allahul malikul haq. Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, raja yang hakiki. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang berada di tangannya kekuasaan langit dan bumi dan berkuasa atas segala sesuatu. Yani Allah Subhanahu wa taala tak memerlukan apa-apa pun, akan tetapi semua makhluknya memerlukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maujudun bidzatihi, wujud dengan zatnya. La ibtida'a li wujudih, tidak ada permulaan di dalam kewujudannya. Hayyun qayyum la yamut, maha hidup berdiri dengan kekuasaannya. La yamut, yang sentiasa ada. Subhanal malikil muluk. Maka raja yang mendakwa bahawa dia seorang Tuhan ini, Nabi SAW sebutkan dalam kisah, anna hadha as-sahir alladhi kana yasta'in bihi kaburat. Jadi tukang sihir yang dia ada ni dah berumur. Tukang sihir yang dia ada ni dah tua lah, senang kata, dah nak mati. Dia pun dah rasa dia nak mati. Jadi dia kata, sekarang ni aku dah tua, dah nak mati, jadi kau carikan aku satu anak muda yang mana aku dapat ajarkan dia bagaimana untuk nak mengamalkan sihir supaya dapat tolong kamu nanti. Wa syakat alal maut fab'ath li hatta akhtar lahu ghulam yu'allimuhu yaqum. Nah, maka dipilih seorang anak muda yang pandai, yang berakal, akan tetapi anak muda ini telah mendapat penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dihantar, arsalahu ila sahir, maka dihantar anak muda ini kepada tukang sihir tersebut. Sehingga setiap hari anak muda ini akan belajar daripada tukang sihir ini. Akan tetapi di antara rumah anak muda ini dengan tukang sihir itu, ataupun tukang sihir itu mungkin duduk dekat istana dan sebagainya, maka setiap hari dia pergi belajar daripada tukang sihir ni. On the way dia terjumpa seorang rahib, seorang padri. Nafsu ma habat sihir hadha fi tariq. Jadi along the way dia nampak seorang padri. Dia jumpa seorang padri yang mana anak muda ni incline, suka kepada padri, suka dengan padri itu, suka dengan apa yang diajarkan ataupun yang dikatakan, yang dibicarakan oleh padri tersebut, suka apa yang dibacakan daripada Injil, yang padri itu masih lagi beragama beragama Islam daripada ajaran Nabi Isa ala nabiyina wa alaihim afdalus salatu wassalam. Dan anak muda ni sebenarnya pada hakikatnya dia tak suka sihir.
Ala kulli hal, tapi sebab dia dah pilih untuk belajar, dia belajar. So hari-hari dia akan pergi jumpa sahir, balik, pergi balik. Setiap kali dia pergi, dia akan singgah kepada padri ni. On the way nak pergi tukang sihir, dia singgah. On the way back pun dia singgah juga. Naam. Naam. Syufu alaihi nur. Maka padri ni ada cahaya. Jadi anak muda ni suka. Tapi sebab dia selalu singgah jumpa padri ni, maka tukang sihir tu kata, kenapa kau selalu datang lambat? Kena marah. Bahkan dalam riwayat menyebutkan dia kena pukul sebab datang lambat. Kemudian bila dia balik rumah, sebab on the way nak balik rumah pun dia akan singgah jumpa padri tu. So ahli keluarga dia pun akan marah, sebab apa kau balik lambat. Walhasil dia komplain dekat padri tersebut. Maka padri tu mengatakan kepada budak kecil ni, dia kata, bila tukang sihir tu tanya kenapa kau lambat, kau cakap lah family kau yang tak bagi kau keluar awal. Bila family kau marah, kau cakap lah tukang sihir tu yang tak bagi balik awal. Ala kulli hal, berlalu beberapa waktu, anak kecil, anak muda ini belajar sihir daripada orang tersebut. Akan tetapi keinginannya untuk memeluk agama Islam makin lama makin kuat, sehingga dia mengatakan kepada padri tersebut, yakni aku nak masuk Islam, aku nak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku tak nak sembah kepada raja tersebut, wala raja wala selain daripada raja. Jadi padri ni mengatakan, intabih, yakni berjaga-jaga, dan jangan kamu yakni declare yang kamu ni telah masuk Islam, sebab ia akan membahayakan diri kamu sendiri. La ilaha illallah. Naam. Dan kadang-kadang nak buat benda yang benar ni perlukan keberanian. Kalau dan terkadang banyak cubaan yang akan datang bila nak buat benda yang betul. La ilaha illallah. Sebab ramai daripada manusia yang tidak mengetahui diri dia manusia. Mereka merasakan bahawa mereka boleh paksa orang, mereka boleh suruh orang dan sebagainya. Tak ramai manusia yang sedar bahawa hakikatnya dia seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi apabila seorang hamba itu mengetahui bahawa diri dia adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih sempurna penghambaan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Seperti disebutkan dalam Al-Quran, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia itu mudah untuk menzalimi apabila dia rasa diri dia tu dah senang ataupun diri dia dah cukup. Maksudnya dia tidak memerlukan. Bila dia rasa dia tidak memerlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mula buat zalim. La ilaha illallah. Bila dia rasa dia tak perlukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mula dia menzalimi diri dia sendiri. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naam. Maka raja tersebut abadan nas khal ma ahad yaqdir an yaqul fi rabb ghairak abada. Naam. Jadi raja tersebut dia paksa orang lain supaya menyembah diri dia, dan dia tidak mengizinkan orang lain untuk mengatakan bahawa ada Tuhan selain dia. Sar yamurru alai idza ja'a inda ahlihi. Na'am. Dakhala al-iman fi qalbi imtala imanan bi rabbih ma'a dhalika muhayya liman sabir inda al-malik. Maka anak muda ini yang mempelajari daripada sihir tersebut, lama kelamaan iman dia makin lama makin bertambah dan sebagainya. Akan tetapi pada waktu yang sama, yang ini dia telah dipilih untuk menjadi tukang sihir untuk raja tersebut. Nah, jadi kebetulan satu hari satu perkara telah berlaku. Pada suatu hari satu perkara telah berlaku, iaitu telah keluar seekor binatang yang besar. Dalam riwayat menyebutkan, ada riwayat mengatakan bahawa seekor gajah yang besar, ada riwayat mengatakan bahawa ia seekor ular yang besar. Maka manusia semua jadi takut. Jadi semuanya sibuk duk cari tukang sihir ni, agar supaya tukang sihir ni dapat menghalau daripada binatang tersebut. Maka tukang sihir ni dia mengatakan, ataupun anak muda ni mengatakan, hari ini aku akan testkan iman aku. Iaitu kalau apa yang disampaikan oleh padri tersebut adalah benar tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini aku nak cuba keimanan aku. Jadi dia kata, aku nak bunuh binatang tersebut dengan batu ni, yakni dengan nama Allah. Dia baling batu tersebut, maka binatang tu telah mati. Famatan wa masyan nas wa ta'ajab. Jadi manusia-manusia ataupun orang-orang yang melihat kepada anak muda ini, maka diorang pun jadi, oh hebat, yakni anak
orang anak muda ni dah belajar daripada sihir dan dah menjadi tukang sihir yang hebat. La ilaha wa raja ila indar rahib wa akhbar. Jadi anak muda ni lepas perkara itu berlaku, maka dia pun kembali kepada tukang sihir dan kembali kepada padri, dan dia bagi tahu kepada padri itu apa yang telah berlaku. Maka padri itu kata, Masya Allah, yakni Allah Subhanahu Wa Taala telah zahirkan kekuatan iman kamu, ataupun menzahirkan sesuatu perkara seakan-akan karamah berdasarkan iman yang kamu ada. Antal yaum afdal minni. Rahib itu mengatakan bahawa hari ini kamu lebih baik daripada aku. Indak yaqin wa azharallah indaka fathbut wahdhar. Allah Subhanahu Wa Taala telah pilih kamu untuk diberikan kelebihan ini, maka berjaga-jagalah dan teguhlah atas keimanan tersebut. Innaka bihadzal iman satubtala. Kamu dengan keimanan kamu ini satu hari akan diuji. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, hasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah seseorang itu menyangka bahawa apabila dia telah beriman, dia tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, ini pasti akan diuji keimanan seseorang itu untuk melihat bahawa adakah iman dia itu benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak. La ilaha illallah. Allahumma ja'alna abid ihsan la abid imtihan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita hamba-hamba yang sentiasa diberi pertolongan, hamba-hamba yang sentiasa diberi kurniaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita minta dijauhkan daripada apa-apa cubaan, ujian yang tidak mampu untuk kita lalui. Sayakun indaka baliyah la tukhbir anni. Maka tukang rahib ni ingatkan sekali lagi anak muda ni, jangan kau cerita siapa-siapa tentang keimanan aku. Wasara bima ta'lamuhu min iman wa yaqin wa dzikr yajri 'ala Allah yadih yubrik. Maka disebabkan keimanannya dan keyakinan anak muda ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia seakan-akan karamah ataupun kelebihan, sehingga dia dapat ini berubat orang. Ini orang yang sakit, orang ada kusta, orang ada macam-macam jenis penyakit, diberikan kesembuhan melalui tangan anak muda ini. Yadhunnun annahu minas sahir. Mereka menyangka bahawa kehebatan itu datang daripada sihir, tapi mereka tak tahu ianya adalah datang daripada iman. Hatta kana yawm minal ayyam, sehingga satu hari ada seorang yang ataupun seorang pengikut raja ni yang buta. Seorang pengikut raja ni buta, maka mereka suruh orang buta ni pergi jumpa anak kecil ni, anak muda ni, agar supaya dapat disembuhkan daripada buta tersebut. Maka dikumpulkan duit yang banyak untuk diberikan kepada anak muda ini, supaya anak muda ni dapat berubatkan orang yang buta ini. Maka apabila datang kepada anak muda ni kata, aku tak nak duit. Aku tak nak duit. Dan aku bukanlah yang menyembuhkan. Aku ni tak ada kuasa untuk menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang buta ni tanya, siapa Allah? Anak muda ni kata, Allah alladhi khalaqani wa khalaqas samawat. Allah yang menciptakan aku dan menciptakan 7 petala langit dan menciptakan 7 petala bumi. Maka orang buta ni cakap, khalas, kalau macam tu aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ana ma qad afait ahadan wala syafaitu ahad. Maka anak muda ni kata, aku tak menyembuhkan siapa-siapa, dan aku tak pernah aku hanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada hakikatnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kesembuhan. Maka kalau kamu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku akan doakan untuk kamu. Maka orang yang buta ni pun beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan anak muda ni doakan dan diberikan kesembuhan dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang buta ni kembali berjumpa dengan raja. Maka raja ni pun bertanya, siapa yang kembalikan balik penglihatan kamu? Maka orang yang buta, yang sebelum ni buta, cakap, Allah Subhanahu Wa Taala yang kembalikan penglihatan aku. Maka raja ni bertanya, la rabb ghairi, yakni kamu ada Tuhan selain aku? Dia kata, na'am, Allah, yakni Allah Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan yang mencipta langit dan sebagainya. Maka raja ini menjadi marah. Wa akhadha jama'ah min ashabi khuduhu ila. Na'am, maka raja ni telah memanggil anak kecil ini, iaitu bila dia dapat tahu yang memberikan keimanan, menceritakan tentang Allah Subhanahu Wa Taala ni adalah anak muda itu, maka dipanggil anak muda tersebut. Maka anak muda itu disoal siasat oleh raja, maka raja memerintahkan untuk anak muda itu dibunuh. Jadi raja suruh pengawal-pengawal dia ambil anak muda ni, bawa naik atas bukit,
Allahumma salli ala Muhammad, ugut dia. Kalau dia tak kembali kepada agama, yang ini tidak beriman kepada raja tersebut, tidak mengatakan bahawa raja itu adalah Tuhan, maka campak dia, bunuh dia. Ini campak daripada gunung. Akan tetapi anak muda ni dengan keyakinan ni, dia pun berdoa, Allahumma kfihim bima syi'ta. Anak muda ni berdoa, ya Allah, lindungilah aku daripada mereka sesuai dengan kehendak kamu. Lindungilah aku daripada mereka, yang ini sesuai dengan kehendak kamu. Maka tidak lama kemudian bergegarlah gunung tersebut. Seluruh daripada tentera-tentera ataupun pengawal-pengawal raja tersebut mati, dan anak muda itu kembali berjumpa dengan raja. Raja tu bertanya, ma fa'ala ashabak, yakni apa yang telah berlaku kepada kawan-kawan kamu ataupun pengawal-pengawal. Maka anak muda tu mengatakan bahawa kafanihim Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala telah selamatkan aku daripada mereka. Kemudian raja ni jadi marah, dia panggil lagi satu grup pengawal. Dia cakap, ambil budak ni, bawa naik kapal, bawa dia ke tengah-tengah laut. Sampai tengah laut, yang ini ugut dia. Kalau dia tak kembali beriman kepada raja, kepada aku, maka campak dia ke dalam laut. Perkara yang sama berlaku. Anak muda ni berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta, ya Allah, selamatkanlah aku daripada mereka sesuai dengan kehendak kamu. Tak lama kemudian, maka bergegarlah kapal yang mereka naiki, dan semua tenggelam. Akan tetapi iaitu pengawal-pengawal tu semua tenggelam. Akan tetapi anak muda itu diselamatkan dan kembali berjumpa dengan raja tersebut. Raja tu pun dah makin terperanjat. Dia cakap, apa cerita ni? Mereka mati lagi, semuanya tenggelam. Ish hadha. Maka anak muda ni mengatakan bahawa ma taqdir alaih, yakni kamu tak akan mampu untuk bunuh aku kecuali dengan satu cara. Kif, yakni raja tu tanya, bagaimana? Dia kata, kalau kamu nak membunuh aku, kamu kena kumpulkan seluruh daripada rakyat kamu. Seluruh rakyat negara Yaman tu perlu dikumpulkan. Kemudian kamu waslubni, yakni kamu tanggalkan pakaian aku. Khudh sahm min kinanati, ambil salah satu, ambil anak panah daripada tempat anak panahku, dan sebutkan Bismillah Rabbil Ghulam, dengan nama Allah, Tuhan kepada aku, ataupun Tuhan kepada anak muda. Wadribna, dan kemudian kamu tembak aku dengan aku punya anak panah. Mungkin kamu akan dapat membunuh aku. Bighairi hadza ma taqdir, selain daripada cara ini kamu tak akan mampu untuk membunuh aku. La ilaha illallah. Selepas raja ni melihat apa yang berlaku, ini cuba untuk nak bunuh dia dengan nak campak daripada bukit tak berjaya, nak tenggelamkan di tengah lautan tak berjaya dan sebagainya, maka dia pun takut lama-lama budak ni akan mendatangkan akan ada pengaruh yang lebih besar. Maka nak tak nak terpaksa buat apa yang budak ni lakukan. Idza masya tariqa illa hadha jama' ahlul mamlakah. Maka raja ni pun mengumpulkan seluruh rakyat dia. Pada waktu yang sama, rakyat dia pun dah dengar apa yang berlaku. Ya, ini raja ni cuba nak bunuh budak ni, tak boleh. Dah naik ke bukit, pengawal-pengawal semua mati. Bawa ke laut, pengawal-pengawal mati. Tak berjaya. Wal ghulam aman birrabb, dan mereka dapat khabar yang anak kecil ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah macam mana pun tak boleh nak diselamatkan. Pada waktu yang sama, mereka cuba untuk nak azab budak ni. Ya, ini sebelum dia nak kumpulkan rakyat ni, dia azab, pukul budak ni dan sebagainya, sehingga budak ni mengatakan bahawa yang sampaikan agama Islam ni kepada aku adalah seorang padri. Yang sampaikan aku kepada Islam ni adalah padri. Maka dibawa padri tersebut, dipanggil padri tersebut dan disoal siasat, dan kemudian dibunuh padri tersebut. Dan bagaimana cara padri itu dibunuh? Padri itu dibunuh dengan gergaji. La ilaha illallah. Dijadikan padri itu macam kayu dan dibelah dua, sehingga padri itu dibunuh. La ilaha illallah. Maka bila tengok keadaan tak boleh nak buat apa-apa, maka dikumpulkan seluruh rakyat dan dibawa anak muda tersebut di hadapan semua orang. Pada waktu itu raja tu masih lagi nak cuba, nak try his luck, sama ada boleh tak boleh bunuh budak ni selain daripada cara yang ditunjukkan. Maka diperintahkan pengawal untuk nak shoot the arrow dengan nama raja. Yang shoot the arrow in the name of the king, of the raja, not in the name of Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dia cuba sekali,
2 kali, 3 kali, 4 kali tak berjaya, yang ni tak dapat nak bunuh, yang ni setiap kali tembak anak panah tu pergi ke tempat lain, tak kena kepada anak muda tersebut. At last dia kata bismillah rabbil ghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada anak muda ini. Daqqahu wa ja'a sahm fihi fi sidrih, yakni maka anak panah tu kena kepada dalam riwayat mengatakan di kawasan sini, ada riwayat mengatakan di antara dua kening mata ni, yakni tepat kena tengah ni, maka anak muda tu letakkan tangan dia di tempat tersebut, maka dia pun meninggal dunia. Apabila melihat keadaan tersebut, maka seluruh daripada rakyat raja tersebut memeluk agama Islam. Dajjan nas, yakni semua dalam waktu yang sama, amanna bi rabbil ghulam, aku beriman kepada Allah, Tuhan kepada anak muda tersebut. Lagi raja tu stres, bila dia balik, orang mengatakan bahawa kamu nak cuba elak daripada fitnah yang kecil, tapi kamu yakni terpijak ke dalam fitnah yang lebih besar, yakni musibah yang lebih besar. Kamu ingat dengan bunuh budak kecil ini problem kamu solve, tapi dengan bunuh anak muda tersebut kamu mendapat problem yang lebih besar, stres yang lebih besar. Naam. La ilaha illallah. Naam. Jadi sekarang ni kebanyakan almost everyone daripada rakyat dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali bilangan yang sangat kecil yang masih lagi beriman kepada raja tersebut. Maka raja ni jadi marah, maka dia kata sekarang ni kamu cari parit-parit yang dalam ataupun buat lubang-lubang yang dalam dan campakkan kayu-kayu api, kemudian hidupkan api. Hidupkan campak kayu api dan hidupkan api dalam lubang-lubang yang dalam yang besar tersebut. Kemudian panggil semua rakyat-rakyat, mereka-mereka yang tidak ingin beriman, tidak ingin kembali beriman kepada aku, maka mereka semua akan dicampakkan ke dalam lubang tersebut. Kharaja wa jama'atu wa qaumuhu jalisin 'alal karasi. Naam. Jadi orang-orang yang beriman dengan raja ni semua duduk depan api yang besar tersebut, atas kursi semua dengan dia punya pengikut-pengikut. Siapa-siapa yang tak nak nak testify, tak nak beriman kepada raja tersebut, maka mereka akan dicampakkan satu demi satu, dicampakkan ke dalam api tersebut. Jadi sebahagian manusia tercabar keimanan mereka kerana apa? Dah nampak api yang besar dan mereka terpaksa dicampakkan ke dalam lubang tersebut. Sehingga disebutkan bahawa dalam riwayat bahawa sampai 12,000 orang terbunuh pada hari tersebut, dicampakkan di dalam lubang api tersebut. Setengah riwayat mengatakan sampai 70-80,000 orang yang terbunuh, yang dibakar di dalam lubang-lubang tersebut. Qutila ashabul ukhdud, yakni dibunuh ashabul ukhdud, ataupun makna lain lu'ina ashabul ukhdud, yakni orang-orang yang membunuh daripada manusia-manusia yang dicampakkan di dalam lubang tersebut, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat bahawa ada di kalangan orang-orang yang dibunuh itu wanita yang ada bersama mereka itu 3 anak kecil. Bersama wanita itu ada 3 anak kecil, yang mana dibunuh anak-anaknya itu satu persatu di hadapan anak tersebut. Mula anak dia yang paling besar, kemudian anak dia yang kecil, kemudian bayi yang masih lagi menyusu. Kurang lebih macam cerita yang tukang sikat rambut Firaun, Masyitah. Kurang lebih macam tu. Jadi bila nak campakkan anak dia yang kecil itu, maka hati ibu tu dah goyang. Maka anak kecil itu mengatakan kepada ibunya, usbuti ya ummah, yakni teguhlah atas keimanan kamu wahai ibu, sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang benar. Maka mereka mencampakkan anak kecil dan juga mencampakkan ibunya. La ilaha illallah. An-nari dhatil waqud, yakni api, api yang membara, mutawahhijah min kasrati ma ja'alu fiha minal hatab, yakni api yang sangat membara kerana banyaknya kayu api yang diletakkan di dalam lubang-lubang tersebut. Dan api itu tidak menjadi besar kecuali apa yang dicampakkan ke dalam api, yakni makin banyak kayu api ataupun makin banyak perkara-perkara yang dicampakkan ke dalam api, maka api itu akan menjadi besar. Wa kullama tawaffara ma tuqadu bihi kanatin nar ashad. An-nar muwaffir wuquduha ay shadidul iltihab. Maka yakni dia punya api itu sangat marak. Jama'u laha ma tatawaqqadu bih. Inma ju'ilatid dan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan api di dunia ini sebagai satu peringatan tentang api akhirat. Besar mana pun
panas mana pun api di dunia ini, maka ianya adalah hanya satu daripada 70 bahagian daripada api di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita daripada api di dunia dan api di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Idhum 'alaiha qu'ud. Jadi apabila perkara tersebut berlaku, maka orang-orang ini semua telah hanya duduk dan lihat. Mereka duduk dan lihat apa yang telah diperlakukan ke atas orang-orang yang beriman. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Ketika mereka duduk di sekitarnya sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Yakni mereka lihat dengan mata mereka. Syuf az-zulm ila fin yasil. Yakni apabila manusia itu telah melakukan kezaliman dan tidak bertaubat, maka makin lama makin teruk kezalimannya. Makin lama sampai mereka mampu untuk melihat perkara-perkara tersebut berlaku di hadapan mata mereka dan tidak ada sifat rahmah, tidak ada sifat kasih sayang. Seakan-akan sifat rahmah kasih sayang terhadap manusia sesama sendiri itu tercabut daripada hati mereka. La ilaha illallah. Maka mereka sanggup membakar daripada sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga, bahkan kaum dan rakyat mereka sendiri, dan dicampakkan ke dalam api satu demi satu. Nah, apa jenis manusia ni? Yang seakan-akan macam tak ada perasaan. Yahdurun wa la yata'assarun. Yakni mereka hadir, mereka melihat tapi tak ada terkesan, tak ada rasa kesian, tak ada rasa sedih, tak ada rasa takut dan sebagainya. Wala ya'tif ala bani jinsihim fa idza ja'a yaumul qiyamah syahidu ala anfusihim. Maka apabila tiba pada hari kiamat nanti, mereka akan menjadi saksi ke atas diri mereka sendiri atas apa yang mereka perlakukan. Nah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kisah ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan bahawa jangan kamu rasa pelik apa yang dilakukan ke atas kamu dan apa yang dilakukan ke atas sahabat-sahabat kamu, wahai kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengeluarkan kamu daripada kota Makkah, mereka menyakitkan kamu, mereka menzalimi kamu, mereka memboikot kamu, mereka menjadi sebab ramai daripada sahabat-sahabat dan ahli keluarga kamu mati dan sebagainya. Ini semua merupakan salah satu hikmah yang kami telah tetapkan di atas muka bumi ini, yakni qada dan qadar yang telah kami tetapkan, yang mana di dalamnya terdapat hikmah-hikmah. Maka jangan kamu resah, jangan kamu rasa sedih. Kamu berada di atas kebenaran. Apa-apa yang berlaku di atas muka bumi ini hanyalah cubaan dan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan kepada orang-orang yang beriman dan sebagainya. Naam. Dan firman Allah Subhanahu Wa Taala selanjutnya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Naam. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Yakni mereka itu tidak disiksa, mereka itu tidak ada apa-apa kesalahan kecuali hanya kerana beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha agung, yang maha mulia segala perbuatannya. La ilaha illallah, seperti mana disebutkan di dalam surah Iqra, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni disiksa, diazab, yakni tidak ada apa-apa kesalahan Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan hanya yakni mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, allazi lahu mulkus samawati wal ard, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Di antara kesempurnaan sifatnya adalah dia adalah pemilik seluruh langit dan bumi serta segala sesuatu yang terdapat di antara keduanya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah Subhanahu Wa Taala maha menyaksikan segala sesuatu. Maksudnya tidak ada sesuatu pun di seluruh langit dan bumi yang tidak diketahuinya, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari pengetahuannya. Para ahli tafsir berbeza pendapat mengenai kisah ini dan siapa yang dimaksudkan dengannya. Dari Sayyidina Ali menurutnya mereka adalah penduduk Parsi. Ketika raja mereka hendak menghalalkan kaum lelaki menikahi mahramnya, maka para ulama mereka menentangnya sehingga raja membuat parit dan dia dilemparkan siapa sahaja menentangnya ke dalam parit itu. Nah, kemudian
Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Suhaib bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Naam, ni kisah yang kita sebutkan tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cubaan kepada orang-orang mukmin lelaki dan perempuan, iaitu dengan membakar mereka. Demikian yang dikemukakan. Kemudian mereka tidak bertaubat, thumma lam yatubu, iaitu tidak melepaskan diri dari apa yang telah mereka lakukan dan tidak pula menyesalinya. Falahum azabu jahannam walahum azabul hariq, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka neraka yang membakar. Yang demikian ini kerana balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Al-Hasan Al-Basri mengungkapkan, lihatlah pada kemurahan dan kedermawaan ini. Mereka telah membunuh para walinya, tetapi dia justru mengajak mereka untuk bertaubat dan mohon ampun. La ilaha illallah. Ya, ini tak ada orang yang lebih pemaaf daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala walaupun pada segi zahirnya menguji orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya dibunuh, kekasihnya dibakar di dunia ini, walaupun mereka ini adalah merupakan orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada orang-orang yang menyakiti kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala ini agar supaya mereka bertaubat. Dan ini juga yang diperlihatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sewaktu Fath Makkah. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mempunyai kuasa untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh kaum Quraisy sebelum sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Makkah dan sebagainya. Yakni mereka menzalimi Rasulullah, mereka menyebabkan isteri Rasulullah Sayyidatina Khadijah, orang yang paling dikasihi oleh Rasulullah SAW, terbunuh sewaktu diboykot di Syekh Abi Talib dan sebagainya. Akan tetapi apabila Rasulullah mempunyai kuasa untuk membalas, maka yang dikatakan oleh Rasulullah apa? Idhabu fa antum mutlaqa. Pergilah kamu, sesungguhnya kamu semua ini aku bebaskan. Maka orang-orang Arab mengatakan bahawa la yatibu hadha illa nafsun nabi. Tidak ada orang yang mampu untuk memaafkan perkara-perkara tersebut kecuali seorang Nabi. Maka wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu melihat orang-orang masuk agama Islam itu dengan kelompok ataupun golongan yang besar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebabkan itu perkara yang paling berat yang akan diletakkan di atas neraca timbangan adalah husnul khuluq. Athqalu ma yudha'u fil mizan yawmal qiyamah husnul khuluq. Perkara yang paling berat yang akan diletakkan di atas timbangan neraca pada hari kiamat adalah akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan akhlak yang mulia kepada kita, kepada ahli keluarga kita, kepada anak-anak kita. Amin ya rabbal alamin. Dan apa itu akhlak yang mulia? Akhlak yang mulia itu adalah memaafkan orang-orang yang menzalimi kita. Akhlak yang mulia itu adalah memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Akhlak yang mulia adalah wa'fu amman zalamak wa'ti man haramak wasil man qata'ak, dan juga menyambung hubungan silaturahim kepada orang yang memutuskan hubungan silaturahim kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk idfa' billati hiya ahsan. Yakni Allah Subhanahu wa taala sebutkan la tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama perbuatan baik dengan perbuatan buruk. La tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan. Apabila orang lain campakkan batu kepada kamu, kamu berikan yang lebih baik daripada perkara tersebut. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Yang mana dengan asbab kamu bermuamalah dengan orang lain dengan keadaan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan insya-Allah mereka itu akan tertarik kepada kamu, ini berbaik kepada kamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada hamba-hambanya yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain, yang banyak memudahkan urusan kehidupan orang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita asbab tersebarnya keindahan agama Islam, keindahannya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa zakar, rabbi wafiqna wa fiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kull shar. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء
وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.